Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera guys. Selamat kembali ke channel Situkan Cerita. Nama aku Acap. Salam Ramadan dan selamat berpuasa aku ucapkan kepada semua penonton-penonton yang beragama Islam. Aku harap korang dapat menjalani ibadah puasa pada tahun ini dengan lancar, istiqomah. Kita ni tak lama lagi nak raya guys. So ada berapa minggu lagi nak raya ni, jangan punting puasa lah. Rugi ada saja je gurau. Okay, so pada korang yang dah subscribe channel aku ni, aku ucapkan jutaan terima kasih. Dan aku sangat hargai korang punya sokongan guys. Dan mana komen-komen ataupun saranan-saranan yang sangat membina tu, aku ambil sebagai perangsang ataupun aku ambil sebagai nasihat yang positif untuk aku terus orang kata apa, meningkatkan kualiti video-video aku dalam YouTube channel aku ni. Okay, dan pada korang pula yang mungkin baru jumpa channel aku ni ataupun yang belum subscribe lagi, apa lagi, tekan butang like, tekan butang subscribe, share ramai-ramai, share banyak-banyak video ni pada kawan-kawan apa semua, dan tekan juga butang loceng tu supaya korang tak ketinggalan cerita-cerita aku yang akan datang nanti. Okay, malam ni aku nak sampaikan sebuah cerita daripada seorang penulis bernama Wak Long. Ini cerita kedua yang dihantarkan kepada aku. Cerita sebelum ni apa tajuk dia? Aku lupa. Banyak sangat video aku buat. So nanti korang check it out lah. Aku sediakan link dekat atas ni. So mana yang nak tengok video aku sampaikan berkenaan dengan cerita daripada Wak Long tu, korang boleh klik kat atas ni ya. Dan korang nak tahu apa cerita daripada Wak Long tu? Nak tahu kan? So tonton video aku ni sampai habis. And let's check it out. Hashtag Serempah. Okay guys, cerita daripada Wak Long ni, dia punya tajuk pendek je. Tajuk dia Waris. Cerita dia bermula macam ni. Pada 3 Julai 2004, tarikh ni adalah tarikh keramat untuk sepasang kekasih. Yang lelaki bernama Azman dan yang perempuan pula bernama Junaidah. Okay, mereka ni dah bercinta hampir 5 tahun lah. 5 tahun mereka membina bibit-bibit cinta mereka sejak dari zaman college. Dan mereka selepas habis belajar, bekerja, lepas tu mereka mengambil keputusan untuk bertunang. Dan kemudian pada tarikh yang aku sebutkan tadi adalah hari yang paling bahagia untuk mereka berdua, dan di mana mereka telah diijab kabulkan. Makanya mereka telah sah menjadi suami isteri. Azman ni habis saja belajar, keputusan dia sangat baik lah. Keputusan dia sangat baik dan dia diterima bekerja di sebuah syarikat konsesi lebuh raya di Johor Bahru sebagai supervisor. Di mana Junaidah pula habis belajar, dia kerja sebagai kerani salah satu sebuah syarikat swasta lah. Dan tapi bila dah menikah, dia memilih untuk menjadi suri rumah sepenuh masa. Tapi disebabkan dia mempunyai segulung ijazah dalam bidang perniagaan dan dia juga berminat dalam bidang bakery ataupun bidang buat kek ni lah kan. So dia membantu ekonomi keluarga dengan buat perniagaan dari rumah, perniagaan kecil-kecilan, menjual cupcake. Okay, so selepas mereka berkahwin tu kan, Azman bawalah si Junaidah ni pergi ke rumah yang telah disediakan oleh dia. Mereka bertunang tu jangka masa dia lebih kurang 2 tahun. Jadi Azman ni sempatlah kumpul duit kahwin kan. Lepas tu sempatlah beli rumah, lengkapkan keperluan-keperluan asas dalam rumah tu. Alhamdulillah lah kan. Okey, rumah tu tak ada mewah. Rumah tu cuma rumah pangsa puri. Bukan cuma lah, rumah tu rumah pangsa puri 5 tingkat yang terletak di Skudai, Johor. Dan mereka hidup bahagialah di situ. So mereka pun melayarilah bahtera pernikahan ataupun bahtera perkahwinan tu dengan sangat bahagia. Okey, jadi biasalah guys, suami isteri kan, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula mereka kita suami isteri ni. Biasalah gaduh-gaduh manja tu biasalah, perselisihan faham tu biasalah terjadi dalam institusi rumah tangga ni antara suami isteri tu biasa. Dan gaduh-gaduh manja tu biasa. Mujurlah si Azman ni orangnya penyabar dan si Junaidah ni pula orangnya penyayang kan.
Mereka kalau berlaku apa-apa, mereka selesaikan masalah tu dengan penuh toleransi. So tak ada masalah bagi mereka untuk menjalani perkahwinan, alam perkahwinan. Setahun selepas mereka berkahwin, mereka dikurniakan cahaya mata. Seorang lelaki, bayi yang sangat comel, bayi yang sihat, dan mereka beri nama sebagai Syafiq. 2 tahun selepas kelahiran Syafiq, alhamdulillah mereka dikurniakan seorang lagi hero dalam keluarga mereka. Mereka beri nama Syamim. Okey, selepas Syamim 2 tahun dilahirkan, mereka diceriakan pula dengan kehadiran seorang puteri. Azman dan Junaidah memilih nama Syifa untuk puteri kesayangan mereka tu. Jadi hiduplah mereka sekeluarga 5 beranak ni dengan aman dan bahagia. Tapi kehidupan guys kan, kehidupan kita ni kalau tak ada ujian bukanlah kehidupan namanya. Jadi Azman dan Junaidah pun tak lepas daripada ujian yang diberi oleh Allah SWT. Mereka ada 3 orang anak, membesar seperti kanak-kanak yang lain, dan mereka membesarkan anak-anak ni bagai menatang minyak yang penuh. Cukup makan, cukup pakai, cukup didikan agamanya, cukup pendidikan, apa-apa semua cukup lah, serba-serbi cukup, alhamdulillah. Tak ada apa yang kurang. Okay? Cuma anak dia yang sulung ni ada macam, dia sering sakit, dia selalu sakit. Sikit-sikit demam. Dia orang, kalau orang Jawa cakap fragile. Dia sangat fragile. Sikit-sikit demam, sikit-sikit ada kadang-kadang tu terpaksa ditahan dibuat disebabkan oleh demam panas. Ini nak dijadikan cerita inilah semua titik tolak ni berlaku. Ketika anak sulung Azman dan Junaidah ni berusia 9 tahun. Kalau dia 9 tahun, adik dia Syamim 7 tahun. Okey, Syamim darjah 1, Syafiq darjah 3. Syafiq darjah 3, Syamim darjah 1, dan adik dia Syifa umur 4 tahun macam tu. Okay, satu hari macam biasa, waktu pagi mereka ni sibuk lah. Dan lepas subuh siap-siap apa benda semua. Azman siapkan kelengkapan untuk pergi kerja. Si Junaidah ni pula uruskan Syafiq dengan Syamim ni untuk pergi sekolah, benda semua. Lepas tu mereka sarapan, bla. Okey. Si Syafiq ni pula dia macam ada, nak kata lembab bukan lembab lah, tapi dia macam kurang fokus lah. Dia macam sering berhayal. Kadang-kadang makan pun dia macam boleh termenung. Buat sesuatu tu pun boleh termenung. Dia macam tak fokus lah, macam kurang fokus. Okay. So pagi tu Azman ni dah siap tau. Si Syamim pun dah siap pakai kasut sekolah semua kat luar. Tapi si Syafiq ni tak siap lagi. Masih duduk atas meja makan pelan-pelan kan. So si Azman ni pun bengang kan? Sambil dia pegang pintu gini. Abang Syafiq, cepatlah, nanti lambat pergi sekolah. Apa yang tergigil lagi tu? Cepat. Si Syafiq ni macam tersentak kan. Dia selalu kena macam tu. Dia macam paku. Kau suruh buat apa, dia kena ketuk. Si Syafiq ni macam dia ambil roti bakar dia tu, makan. Penuh kat mulut kan, sampai keluar satu sentil gitu kan. Dia lari. Dia macam jalan cepat-cepat lah pergi kat bapak dia. Pergi kat papa dia kan. Papa dia bengang lagi sekali. Ya Allah, Syafiq. Abang, awak ni dah darjah 3 tau. Pakai stokin pun tak pandai lagi ke? Tu terbalik tu, tumit kat depan. Aduh Akbar, Allahu Akbar. Yang, Mama, tengok ni anak awak ni. Aduh. Lepas tu mama dia sambil bancuk susu Syamim dengan susu Syifa. Syamim ni dia masih minum susu kan. Dia bawa air dalam botol lah untuk pergi sekolah, minum susu sekolah. Syifa ni biasalah budak kecil lagi kan, minum susu. Sambil dia bancuk susu tu, sambil dia jegilkan mata macam ni, macam itu je lah. Dan si Azman ni pula dia tunduk. Dah duduk. Mesti papa betulkan stokin tu. Dia
kat stokin, dia pakaikan balik stokin. Tapi si Syafiq ni macam tak rasa tak bersalah. Dia cuma ulur kaki dia situ. Macam tu. Si Syamim ni, abang ni cepat lah, dah lambat lah kan. Okey, sebelum kita pergi jauh, aku nak cakap dengan korang, budak-budak kat negeri Johor bersekolah, dia ada 2 sesi tau. Pagi, kalau dia sekolah kebangsaan waktu petang, pagi dia akan pergi sekolah agama. Kalau begitulah sebaliknya. Macam aku dulu, aku sekolah di Johor. Aku bersekolah di Johor daripada darjah 1 sampai tingkatan 5. Jadi aku ni sekolah menengah ataupun sekolah rendah aku, kalau aku sekolah pagi, aku akan pergi sekolah agama waktu petang. Macam tu. Kalau aku sekolah kebangsaan atau kebangsaan atau menengah sebelah petang, aku akan pergi sekolah agama waktu pagi. Okey, boleh faham Okey. So dua-dua budak ni, si Azman nak hantar pergi sekolah agama lah waktu tu kan. Bila dah siap apa semua, diorang pergilah. Bebel-bebel lah si Azman ni sambil turun tangga nak pergi ke kereta tu, bebel-bebel lah. Awak ni janganlah macam ni lain kali. Nanti awak lambat pergi sekolah. Papa pun dah lambat pergi office. Janganlah macam ni abang Syafiq. Syafiq kena berubah. Bebel-bebel lah. Okay. Menurut Wak Long, si tukang tulis cerita ni, Azman dan Junaidah ni dah banyak kali lah bawa si Syafiq ni pergi berubat ataupun pergi jumpa. Apa je yang dia tak jumpa? Doktor, pakar, ustaz, bomoh, semua dia jumpa. Tapi dia orang kata Syafiq ni orangnya sihat, dia tak ada apa ataupun tak ada penyakit kronik dalam badan dia, memang sihat. Cuma si Syafiq ni perlukan, orang tu katalah, orang pakar tu kata Syafiq ni memerlukan perhatian dan kasih sayang yang lebih lah daripada ibu bapa dia. Mungkin memang dia begitu, tak payah nak ubah lah. Tapi kalau perhatian ataupun kasih sayang tu diberi lebih kepada dia, mungkin perlahan-lahan dia akan boleh berubah. Yalah, proses setiap anak tu tak sama kan. Segala-gala cerita ni bermula pada satu malam. Pada satu malam, selepas makan malam, mereka sekeluarga duduk di depan televisyen. Azman dengan Junaidah duduk atas sofa sambil Junaidah menggendong si Syifa, mendodoikan dia lah, mendodoikan Syifa. Kira waktu tu dah lebih kurang pukul 8.30, 9 malam macam itulah kan. Okay. Si Syafiq dengan Syamim baring kat bawah lah, kat kapet sambil macam ni kan, macam ni tengok TV gitu kan. Tapi malam tu Junaidah dengan Azman rasa lain macam bahang sangat rumah kita malam ni perlu saya ni kata si Azman. Si Junaidah pun, lah bang, betul lah, panas sangat ni, tengok ni si Syifa ni berpeluh-peluh ni, tak pernah macam ni. Betul, nak hujan kot. Syafiq, bangun jap, tolong papa pulaskan volume kipas tu pergi ke 5. Panas sangat lah bang. Si Syafiq ni, sebab Syafiq ni budaknya tinggi kan, nak suruh Syamim rendah, tu tak sampai nanti. Syafiq lah pergi dengan muka 50% dia tu lah pergi pusing. Lepas tu dia duduk semula kat tempat dia. Kali ni dia bersila. Dia pandang muka papa dia, pandang muka mama dia. Papa, mama, besok Syafiq tak nak pergi sekolah. Esok abang tak nak pergi sekolah. Dah kenapa pula? Kenapa kat sekolah tu? Abang kena buli ke? Syafiq kena buli ke? Ke cikgu garang? Patutlah cikgu tu garang. Kalau awak nakal memang patut pun cikgu tu garang. Bukan kena buli, bukan cikgu garang. Dah habis tu kenapa? Abang selalu nampak nenek tua duduk sebelah abang. Lepas tu kadang-kadang abang nampak orang tak ada kepala duduk sebelah abang. Kadang-kadang abang nampak ada budak kecil muka dia darah-darah. Dan hari tu kan papa, mama, abang pergi toilet. Lepas tu tak sempat habis si Syafiq ni cakap, Junaidah potong. Sudahlah. Alasan tak nak pergi sekolah, cerita yang bukan-bukan. Apa abang ni?
situ kan. Tak ada apalah tu. Itu hayalan. Betul mama. Abang nampak. Sumpah abang nampak. Nenek tua tu kadang-kadang ikut abang balik. Malam lepas kan, abang nampak dia duduk kat meja tu. Dia tak tahu dia buat apa duduk kat meja tu. Si Syafiq ni bercerita sambil tunjuk dekat meja makan. Dekat meja makan rumah dia lah. Lepas tu si papa ni macam bingit kan. Sudahlah bang. Tak ada apalah. Papa duduk rumah ni dia 3-4 tahun tak pernah ada apa-apa lah. Awak ni tu hayalan awak je tu. Awak belum solat isyak kan? Sebab itulah syaitan suka orang tak solat. Dah, jom. Tutup TV. Bangun. Ni ambil wuduk, kita solat. Bangun, Syamim, jom pergi solat. Jadi si Syafiq ni pun bila dah mama papa dia cakap macam tu, dia pun diam lah. Diam, bangun. Lepas tu Syamim pun membuntuti dia pergi ke toilet ataupun pergi ke bilik air, ambil wuduk apa semua. Lepas tu pergilah ke bilik solat. Di mana bilik solat tu adalah bilik mereka berdua lah. Azman dah tunggu dalam bilik solat tu lah. Dah siap bentang sejadah apa semua kan. Okay. Nak membayangkan rumah dia orang ni, rumah Pangsa Puri ni, masuk dia rumah tu, dia akan jumpa di sebelah kanan, dia akan jumpa ruang tamu panjang gitu. Sebelah kanan ni ada dapur, lepas tu ruang makan, ada dapur kering macam itulah. Lepas tu sebelah sini pula ada satu bilik kecil belakang ni jadikan store. Bilik tengah ni adalah bilik Syafiq dengan Syamim. Okey, bilik depan sekali master bedroom ni adalah bilik Junaidah dan Azman. Lepas tu kat dapur ni tepi sikit tu ada bilik air, macam bilik air kecil lah tu. Dan dalam master bedroom of course lah ada bilik air. Jadi bilik tempat dia orang solat ni, dia orang punya kiblat menghadap ke pintu tau. Pintu dia orang sebelah depan sini sebelah ni. Dan pintu tu bertentangan dengan tempat dia orang makan, meja makan. Okay. Jadi si Azman tu dia dah siap-siap kan, dia nak jadi imam lah kepada anak dia berdua ni. Dia nak solat lah ni. Nak solat, dah ready. Azman pandang depan dah. Syafiq, ikomat. Senyap. Apa pasal senyap ni? Dia pandang belakang, dia tengok Syafiq ni macam termenung tengok kat pintu. Macam tu Jadi si Azman ni jerkah lah. Abang! Kuat! Cepat! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamati shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sambil dia komat tu, mata dia masih pandang dekat pintu tu. Okeylah, mereka pun solat. Jadi Azman pun mulakanlah Allahu Akbar. Solat macam biasa. Sampai rakaat ketiga guys, macam bunyi seseorang jatuh tersembam. Si Azman ni macam mungkin bantal ke apa ke kan. So dia teruskanlah solat dia. Teruskan solat. Dan tiba-tiba Syamim ni tarik kain belekat dia tau. Papa, abang pengsan. Papa, abang pengsan. Tapi si Azman ni teruskan solat sampai habis rakaat keempat tu. Papa, abang. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, anak aku. Syafiq, abang. Sambil dia tepuk-tepuk muka anak dia. Syafiq, abang. Ni kenapa pingsan pula ni? Masa tu si Syafiq ni dah berpeluh-peluh. Dia pingsan, dia macam ni, terbaring macam tu. Tapi dahi dia ni penuh dengan peluh. Baju dia basah peluh habis semua. Ni kenapa ni? Syafiq, suara dia kuat kan. Suara si Azman ni kuat tau. Dia goyang-goyangkan anak dia, pusing-pusing ni, dia cek nadi kan. Alhamdulillah nadi masih okey, pernafasan masih ada, cuma pingsan. Lepas tu dia terdengar ada bunyi kerusi ditarik. Macam bunyi meja makan kan, kursi kayu. Meja makan ni memang kursi kayu.
Jadi sambil pegang ini, Azman macam menoleh lah. Menoleh ke arah pintu keluar tu, nak tengok ke meja makan dia lah. Toleh gini, dia nampak macam ada kelibat seseorang. Sup macam tu tau. Sup. Lepas tu macam perlahan-lahan ada kelibat gini. Dan bila Azman nak mengamati benda tu apa, pandangan dia dihalang oleh Junaidah. Junaidah masuk. Tiba-tiba Junaidah lari. Abang, apanya? Kenapa? Kenapa Syafiq ni? Ya Allah, Syafiq. Mama dia pula, tak tahu, tadi tengah solat tiba-tiba dia jatuh, dia pingsan. Lepas tu si Syamim ni potong. Tadi kan Mama, masa solat, Syamim nampak abang asyik pandang pintu tu je. Lepas tu abang macam macam tu, ada macam mengajuk abang dia lah. Macam tu, macam takut. Muka dia pucat, muka dia macam lain muka abang. Waktu dia muka dia basah Mama. Dia macam tu kan. Si Azman macam dah tak sedar hati lah. Tu masa dia tengah nak cuba nak sedarkan si Syafiq ni, tiba-tiba dengar dekat bilik Azman dengan bilik Junaidah ni terdengar bunyi sesuatu jatuh. Macam tu. Ketukuk. Lepas tu dengar tangisan budak kecil. Nangis Mama buyur mendengar nangis terus asak ni kan. Ya Allah, Mama, Syifa, pergi tengok Syifa. Si Azman ni memang sure itu suara Syifa yang nangis. Mana ada budak kecil lagi dalam rumah tu kan. Syifa yang nangis lah. Ya Allah, anak aku. Si Junaidah tu bingkas bangun, lari masuk ke bilik dia orang sebelah. Dia sampai kat bilik sebelah. Bila Junaidah sampai bilik sebelah, si Azman ni cepat-cepat lah angkat. Dia gendong si Syafiq ni. Mujur Syafiq ni orangnya agak kurus dan tak berapa nak berat sangat. Dia angkat gendong sini, lepas tu dia pimpin si Syamim pergi ke bilik sebelah, tengok apa yang terjadi. Bila sampai kat bilik sebelah tu, dia nampak Junaidah tengah gendong si Syifa. Ya Allah bang, dia jatuh ni, dah nangis sampai muntah-muntah ni, macam mana? Dah macam si Azman ni macam ceming-ceming je. Dah, pakai tudung awak. Jom kita bawa pergi hospital. Masa dia cakap macam itu, tiba-tiba bunyi geseran kerusi tadi tu macam lebih kuat. Lepas tu dia ulang kali. Krek, ketak. Si Azman ni macam nak menoleh, nak tengok apa benda kan. Masa Azman nak menoleh tu, tiba-tiba isteri dia Junaidah macam tarik nafas panjang. Hei setan, kau jangan kacau kita orang boleh tak? Kau jangan kacau anak-anak aku boleh tak? Kau pergi sini dia jauh-jauh, ganggu orang ni. Syazman ni macam, dia tengok muka bini ni, muka rumah dia ni, dia macam pelik tau. Selama ni si Junaidah ni orangnya sangat penyayang, sangat lembut. Tapi malam tu bila marah ke sesuatu yang mengganggu keluarga dia orang ni, dia seakan-akan macam singa betina yang sedang kelaparan ataupun singa betina yang garang sedang memburu buruannya. Itu ayat daripada cerita Wak Long ni lah kan. Macam tu dia punya metafora nak menunjukkan yang betapa bengisnya muka Junaidah waktu tu. Si Azman ni macam terpinga-pinga je. Bulu roma dia dah naik ni, tengkuk dia dah naik. Betul kata si Syamim ni dah macam pegang kaki bapak dia. Pegang kaki bapak dia, dah takut dah tengok mama dia macam tu kan. Yang mama dia dah macam tu kan. Jun sayang, mama okey tak ni? Lepas tu Azman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu kan. Dia nanya cuma boleh. Lepas tu ambil, jomlah kita pergi hospital sekarang. Jom kita pergi hospital sekarang. Junaidah macam, dia macam tu. Dia mendengus. Lepas tu dia ambil tudung dia. Lepas tu dia letak kat pangku, dia letak kat pangku macam ni. Dia ambil tudung, dia pakai. Tu dia angkat. Diorang pun cepat-cepatlah segera turun ke bawah dan ambil barang apa yang patut apa semua, turun bawah, pergi kereta, terus menuju ke hospital. Okay. Sepanjang perjalanan mereka ke hospital tu, Junaidah senyap je.
Dia tak cakap apa-apa. Si Sifat tadi dah berhenti nangis lah kan. Tapi masih sikit-sikit bila dia menyusu, dia macam vomit lah, muntah sikit kan. Muntah sikit. Junaida tu macam gelap kan. Tapi dia mendengus lah. Mendengus tu yang buat macam seram sikit. Si Azman ni macam seram pula dengar dia punya mendengus tu kan. Jadi sampai ke hospital, terus Azman ni sampai ke hospital, terus Azman bawa anak mereka ni ke ward kecemasan, ke bahagian kecemasan, disebabkan si Sifat ni muntah-muntah, si Syafiq masih pingsan, tu dia bawa ke sana. Dan kedua anak Azman ni diletakkan di zon separa kritikal untuk dipantau lah, untuk dipantau. Dan Alhamdulillah, selepas 8 jam dipantau, dirawat apa benda semua, anak-anak dia dibenarkan tak kena tahan wad. Dia kata okey, semua tak ada masalah apa. Yang si Syafiq ni pun dah sedar daripada pengsan dia. Mungkin dia macam terkejut ke, ataupun dia mungkin stres ke, macam mana ke. Tak ada apalah, dia, nanti dia ambil ubat apa semua, dia okey lah tu. Okay. Tu diorang pun balik macam biasa balik. Dan si Junaida pula dia makin lama makin okey kan. Macam dia dah kembali seperti biasa, cakapnya lembut, benda semua dah tak ada mendengus-dengus macam malam tadi. Selepas tu lebih kurang 2-3 hari lepas tu, Pak Long dan Mak Long si Syafiq ni, ataupun abang Mak Long ni adalah kakak kepada si Junaida. Dan mereka keluarga ni memang rapat, duduk pun tak jauh. Dia pun datang rumah si Azman dengan Junaida ni bila mendengar berita yang Syafiq ni pingsan, Sifat ni jatuh, benda semua kan. Dia datanglah melawat. Okay, dah datang melawat apa benda semua. Dia duduk, dah salam-salam kan. Pak Long ni pun duduk lah. Kau apa khabar Man? Sihat? Sini lah bang, Alhamdulillah sihat. Hari ni kau tak kerja ke? Sejak daripada budak-budak ni pergi hospital itu sakit tu, saya ambil cuti bang. Cuti pun banyak lagi, tak ambil rugi. Ambil lah cuti, jaga tengok, nak monitor lah diorang ni. Baguslah macam tu. Habis si Syafiq dengan Sifat macam mana? Okey ke? Syafiq macam itulah bang. Dah bawa pergi mana-mana pun macam itu juga. Orang kata dia normal tapi dia selalu sakit gitu lah. Sifat pula benjol kepala dia tu bang. Tapi nampaknya dah okey dah, tak ada muntah-muntah apa dah. Macam mana boleh jatuh? Mak Long tanya. Macam mana boleh jatuh? Itu yang kita orang pelik tu. Tu masa dengan cakap, tiba Junaida keluar, bawa macam tray kan. Atas tu ada jug ataupun teko berisi air TO. Lepas tu ada jemput-jemput. Dia bawa di depan dekat meja ruang tamu tu, meja tamu. Dia letak, tuang air benda semua, ni jemput minum bang, jemput minum kat Long. Hafiz ni anak sulung kepada inilah pasangan Mak Long dengan Pak Long ni. Meh sini minum dulu. Kata Junaida macam itulah. Dan Junaida lepas tu duduk di sebelah Azman. Azman perhatikan isteri dia duduk sebelah. Itulah Kak Long, kita orang pun pelik juga malam tu. Saya pelik sangat. Sebab si Sifat ni kita orang tidurkan dekat dia punya katil tu lah, katil cage dia tu kan. Lepas tu Mak Long dia potong cakap Azman, katil cage? Jun, katil cage tu dia punya selat kan ketat tu. Lepas tu Azman pun si Jun ni pun jawab lah, iya Kak Long, itu yang kita orang pelik tu. Tak mustahil lah si Sifat yang buka. Sebab masa saya masuk tu, tengok pintu cage sudah terbuka. Si Sifat dah jatuh ke bawah. Lepas tu Pak Long dia cakap lah, ke kau ada buka lupa nak masukkan? Ke kau ada buka lupa nak tutup balik? Lepas tu Jun dia kata, tak mungkin lah bang. Sebab kita orang jarang nak buka selak tu. Saya ni tangan tak berapa nak kuat. Kadang-kadang tu minta si Azman yang buka. Lepas tu Azman tengah sibuk dengan si Syafiq tu. Syafiq pingsan kat bilik solat. Pak Long tu macam macam tu lah kan. Diam je lah. Lepas tu Pak Long tu tanyalah dekat si Azman, habis si Syafiq tu pingsan sebab apa? Itu yang kita orang tak tahu. Doktor kata tak ada apa-apa, semuanya normal.
Bila dah sedar tu saya tanya dia lah. Saya tanya dia, apa salah abang, apa yang abang nampak semalam? Dia apa-apa nampak abang cik tengok kat pintu je. Lepas tu dia cakap dengan saya, dia nampak ada perempuan tua duduk je kat meja makan, perhatikan dia. Jadi disebabkan dia takut sangat tu, dia pingsan. Pula dah sampai macam tu sekali. Itulah bang, saya pun dah naik risau dah ni. Sekarang ni si Syafiq tu pula dah tak nak pergi sekolah. Katanya nampak benda yang bukan-bukan kat sekolah tu. Aduh, pening saya. Lepas tu rumah ni pun sejak-sejak ni macam banyak benda pelik lah jadi. Ini lagi satu cerita. Hari tu saya balik daripada kerja, lewat malam lah. Masa tu kena on call, ada accident dekat tol Bukit Indah tu. Balik daripada tu macam biasalah, saya bacalah apa-apa yang patut kan sebelum masuk rumah tu. Tanggalkan dulu pakaian-pakaian umum dia semua, dah masuk rumah. Bila masuk rumah bang, balik kerja biasalah, haus kan, kita terus nak tuju ke dapur. Masa saya nak tuju ke dapur tu nak buat air, tiba-tiba saya nampak si Jun dekat dapur tengah godak air kan, dia membelakangkan saya. Jadi bila dah ada dekat dapur tu, kita pun yalah nak manja-manja lah, cakap lah ni yang buatkan abang air yang abang mandi jap, lagi abang datang balik. Cakap macam tu. Bila saya pergi ke bilik bang, nak mandi, buka pintu je, nampak elok je si Jun tu tengah tidur dengan si Syifa. Tempoh saya dah lain macam lah. Bila saya pandang balik ke dapur, tak ada orang bang. Lain macam ni man. Aku rasa kau kena pergi berubat ni. Ni lain macam ni. Tu kata Pak Long dia macam itulah. Lepas tu si Azman cakap lah, dah beribu lah habis. Jumpa ustaz, jumpa doktor, jumpa bomo, jumpa macam-macam, jumpa lah. Tak ada seorang pun yang boleh. Katanya semua okey-okey je. Sekejap, abang telefon Pak Ngah kau. So, dia ambil telefon, Pak Long ni ambil telefon ni, dan nombor Pak Ngah. Call Pak Ngah. Hello, Assalamualaikum. Ada kat mana tu? Sihat ke? Baru dia pandang muka semua. So si Pak Long ni pun bangun. Dia bercakap kat luar lah. Dia cakap dengan Pak Ngah apa benda dia cakap semua. Selang beberapa minit dia masuk dalam balik. Ni man, alhamdulillah minggu depan kebetulan si Pak Ngah balik dengan Mak Ngah. Lepas tu nanti dia settingkan jumpakan kau dengan kawan dia tu, Wak Sarip. Wak Sarip ni pernah tolong kita dulu dekat rumah mak tu kan. Ingat tak? Oh, Wak Sarip tu. Ingat. Tu kawan Pak Ngah kau. Kira nampak dia tu hebat jugalah kan, nak merawat penyakit-penyakit pelik-pelik macam ni. Kau cubalah ikhtiar jumpa dia pula. Lagipun dia tu tak adalah nak minta bayaran tinggi-tinggi sangat. Cukuplah sekadar apa yang kau ikhlas bagi kat dia tu. Minggu depan kau jumpa dia. Baiklah kan Balong. Terima kasih lah Balong. Menyusahkan Balong je. Alah, Syafiq tu macam anak aku juga man. Kan korang keluarga aku, korang bukan orang lain. Keluarga, kita mesti kena tolong. Yang mana? Kau jangan risaulah. Yang penting solat apa semua rumah ni jangan biarkan dia tak. Kena ngaji, solat, jangan biarkan dia kosong je tu. Yang mana? InsyaAllah. So, selang beberapa hari seperti yang dijanjikan, Pak Ngah call Syazman. Hello man. Abang Ngah, InsyaAllah petang ni gerak balik ke Johor. Kita jumpa esok malam. Rumah Pak Sarip dekat Benut. Dekat dengan kampung kita. Okey. Jumpa esok malam Okey. So diorang pun berjanjilah nak jumpa di rumah Wak Sarip tu selepas waktu Isyak. Sebab Wak Sarip biasanya dia akan solat maghrib, nak Isyak terus, dan lepas tu baru dia akan balik ke rumah lah. Dalam keheningan malam, si Azman ni pun bawalah sekeluarga. Bawalah Junaidah, Syafiq, Syamim dengan Syifa ni pergi ke rumah Wak Sarip di Benut Pontian. Bila dia dah memandu ke sana, nak masuk ke perkarangan rumah Wak Sarip ni. Rumah Wak Sarip ni dia
kawasan kampung agak gelap lah, rumah dia sebiji, selang beberapa ratus meter macam tu baru ada rumah lagi sebiji kan. Sampai kat depan rumah Wak Sarip ni, dia dah nampak kereta Pak Ngah dekat dalam tu. So nampak Pak Ngah tengah duduk kat bonet sambil tengok handphone lah kan, tunggu kehadiran dia orang lah. Sampai tu dia parking kereta, si Azman ni keluar dulu untuk menyapa Pak Ngah ni. Assalamualaikum Bang Ngah. Bang Ngah, sorry lambat lah tadi. Alah, biasalah si Syafiq ni buat hal lagi, tak tahulah apa. Tadi katanya masa nak keluar rumah tu ada lembaga besar kata dia, bagi dia keluar. Waalaikumsalam. Tak apa. Abang Ngah pun baru sampai ni. Ya ke? Macam tu sekali. Mana budaknya? Tu. Nampak Syafiq jalan lemah je tu kan. Lepas tu si Pak Ngah ni tegur lah. Syafiq, nampak apa tadi? Okey tak ni? Si Syafiq ni bengong gitu je. Yang cepat si Syamim ni jalan cepat-cepat terus salam Pak Ngah dia kan. Lepas tu si Azman ni pun, bang, Pak Ngah tanya tu. Lepas tu baru dia salam Pak Ngah dia. Biasalah si Syafiq ni dia perangai dia macam tu kan. Okey lah. Lepas tu dah salam-salaman apa benda semua, mereka pun jalan menuju ke pondok Wak Sarip. Okey, membayangkan kawasan rumah Wak Sarip ni, masuk je simpang rumah, masuk je perkarangan rumah tu. Rumah dia ada macam parit, bawah tu ada jambatan kecil lah, jambatan muat-muat kereta masuk dalam. Lepas tu ada rumah kayu lah tinggi, bawah tu rumah batu. Memang rumah dia cantik lah, rumah cantik, rumah yang elok kan, dengan pokok bunga benda semua tu. Lepas tu depan rumah dia tu, bawah pokok durian, ada satu pondok macam surau kecil, surau mini tu untuk Wak Sarip. Dia selalu beribadah kat situ, dia selalu ubatkan orang kat situ, urut orang semua kat situ lah. Okay, dia punya pondok dia warna hijau. Memang terang lah dengan lampu, dengan tepi-tepi tu ada pokok-pokok, memang cantik lah kawasan tu. Okay, so dia orang pun tuju ke pondok. Tuju ke pondok, dia orang nampak lah seorang lelaki gempal berdiri dekat pintu, pakai kopiah, pakai baju Melayu, pakai kain pelikat, senyum, dia tengok. Lepas tu lambai kat budak-budak tu kan. Yuk, munggo gitu. Bahasa Jawa kan. Kawasan tu kawasan orang Jawa kan. Yuk, munggo. Lepas tu Pak Ngah lah yang leading kat depan. Assalamualaikum Rep. Macam gitu. Iki biras ku Azman. Dia yang tak cerita karo kuih. Pian kata gitu. Dia cakap bahasa Jawa lah kan. Maksud dia, ni aku bawa biras aku Azman, dan yang aku ceritakan dekat kau, yang aku ceritakan kau sebelum-sebelum ni lah. Cakap macam tu. Lepas tu Wak Sarip ni pun sambut lah dengan senyuman yang paling manis lah kan. Lepas tu dia kata, Waalaikumsalam. Yuk munggo. Maaf, pondokku bersepah, kata dia kan. Lepas tu Wak Sarip ni pun menyambut dengan perasaan yang gembira lah kan. Waalaikumsalam. Yuk munggo kang pondok ni. Wes bunyi kata dia. Dah malam ni budak-budak tak elok kan kat luar. Wes bunyi. Yuk munggo. Sambil masa tu Azman menggendong sebelah kiri ni, menggendong Syifa yang dah tidur. Lepas tu tangan kanan ni salam lah. Salam wak kabari waras ni tu kan. Yo waras. Yuk munggo kata dia. Naik lah pondok. Lepas tu sambil dia nak duduk tu kan. Sambil dia nak duduk, wak tu sambil berceloteh lah. Dia kata, saiki ono wong lanang Indon nang ujung kampung datang gelem dipicit kikit sikile kata dia. Sikile ambruk, dia cepit nang rantai basikal. Lepas tu wak tu ketawa kan. Lepas tu kata, guyu je men, dia cakap dengan, sebab nama Pak Ngah tu Amin kan. Aku guyu je men. Kenapa kau guyu? Cerita wong kau guyu tu dia. Kata Pak Ngah lah kan. Si Azman ni terpinga-pinga lah. Azman ni orang Melayu, dia tak faham apa dia berjawa dia cakap kan. Yang guyu tu wes tuwek woi song go basikal. Kepi kaki ni cepit nang rantai. Guyu lah, dia ketawa lah. Dekat lah. Lepas tu dia ada perbualan bahasa-bahasa Jawa tu. Weh waras men, waras ya. Dari mana-mana kata dia kan. Daripada rumah semua dah borak-borak. Tiba-tiba dia dengar macam riuh-riuh kat luar. Tengah riuh-riuh kat luar. So ini adalah scene dekat luar. So Junaidah ni dia pimpin si Syafiq ni lah. Dan Syamim tadi dah ikut dengan papa dia.
So si Junaidah ni pimpin si Syafiq. Jomlah bang, kenapa ni? Si Syafiq ni macam, tak nak Mama, jomlah balik, ajak Papa balik. Tak nak. Jomlah, kesian Papa dengan Pak Ngah tau, bawa abang jauh-jauh datang sini nak ubatkan abang kan. Jom. Tak ada apa, Mama dengan Papa kan ada gitu. Tak nak, jomlah balik, abang takut. Jomlah, ajak Papa balik. Jadi dia riuh lah kan. Lepas tu si Azman tu macam dengar, Jun, kenapa tu? So Azman bangun, keluarlah. Lepas tu si Wak Sarip tadi bangun juga, Pak Ngah pun bangun juga. Dia menjengah lah dari pintu tengok je kan, apa yang terjadi kan. Tak nak balik. Syafiq ni boleh nak nangis nak balik. Dia tarik tangan mama dia. Syafiq, jangan macam gini Syafiq. Lepas tu, ni kenapa ni? Bang, kenapa ni? Tak tahu Syafiq ni baru Junaidah ni baru nak cakap tak tahu kenapa Syafiq ni. Tiba-tiba suara Syafiq ni, tak nak balik. Dia macam tu. Tak faham ke? Kau kata balik. Lepas tu tiba-tiba dia macam gigi, mata dia macam gigi macam sawan tau. Sawan mulut dia berbuih. Dia jatuh kat tanah. Kedebuk jatuh macam tu kan. Lepas tu dia gigi mulut tu sampai berbuih tau. Macam orang kena sawan tau. Wak Sarip tu macam ni tak jadi. Wak Sarip tu terus turun bawah, pergi dekat si Azman. Ini kenapa tuan air? Ini kenapa ni? Tak tahulah Wak. Lepas tu Wak Sarip tu cakap, kau pergi dekat pondok tu, dekat tepi pintu tu ada ayam kampung, telur ayam kampung tu, kau bawa semua kata dia. Jadi Azman ni baik. Dia naik atas pondok, dia ambil sebekas telur ayam kampung lah, buat tu bawah. Okay. Lepas tu sambil-sambil tu waktu pegang si Syafiq ni, dia ulus. Dia baca lah, dia baca ayat-ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Baca apa-apa yang patut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa semua. Dia luskan kepala, dia tak tekan, dia cuma gosok-gosok itu supaya si Syafiq ni tenang lah. Tapi si Syafiq masih macam tu Syafiq. Terus Azman turun bawah, dia gigi lah Azman pegang bekas telur ayam kampung. Ni buat Buat tu ambil, relax. Buat tu ambil, dia letak tepi, dia ambil sebiji. Dia pegang kaki si Syafiq tu, dia letak telur dia. Kalau menurut daripada cerita ni, katanya tu cara mengalin-alin benda itulah, alin-alin. Dia alinkan telur tu dekat kaki kan. Tiba-tiba si Syafiq ni macam kejang, macam tu kan. Lepas tu Wak Sarip ni dia loskan ke badan, ke atas, ke kepala. Dia loskan seluruh badan macam tu sampai kat ujung kaki. Tiba-tiba telur tu macam panas tau. Panas. Wak ni macam campak gitu lah. Campak gitu, pop, telur tu pecah. Pop, telur tu pecah. Dia punya bau dia punya bau tu lebih busuk daripada telur tembelang. Memang busuk gila-gila punya. Sampaikan Junaidah yang berdiri lebih kurang jarak 2-3 meter pun boleh muntah bau dia. Si Azman ni, apa ni Wak? Wak tu macam buat muka macam, dah habis, kau angkat anak kau ni pergi pondok. Azman cakap, Wak Sarip ni cakap dekat Azman, baik Wak. Masa tu si Syafiq dia macam lembik, tapi badan dia macam kejam. Macam tu je. So si Syafiq, si Azman ni ambil anak dia tu, si Syafiq ni, dia pegang, dia dukung, bawa masuk dalam pondok. Dibaringkan dekat atas tempat perbaringan lah. Dia macam apa ni, alas tikar mengkuam tu, dia baring kat atas tu. Lepas tu dia duduk sebelah. Duduk kat sebelah. Lepas tu Wak Sarip pun naik atas, bawa dengan telur ayam tadi tu. So Pak Ngah macam terpinga-pinga, tengok je kan. Yang Syamim dengan Sifat tidur lah. Syamim tu macam takut dia. Junaidah tiba-tiba macam muka dia berkerut, berdengus macam yang sebelum-sebelum ni lah, berdengus. Dia duduk dekat penjuru pondok.
Duduk diam. Wak Sarip naik, dia tengok cucu Daida. Tengok naik, lepas tu Wak Sarip duduk. Duduk dekat sebelah kiri Syafiq. So Azman duduk di sebelah kanan Syafiq. Berat ni. Berat. Apa yang berat, Wak? Setan ni wes Melayu, wes kapur kape. Dia kan gitu. Apa you? Setan ni wes Melayu, wes kapur. Setannya dah lari. Hantu ni licik ni. Tadi dia ada, sekarang ni masa aku nak ubat dia dah tak ada pula. Ni kau kena hati-hati ni. Ni bukan calang-calang ni. Wak tu cakap macam tu. Bukan calang-calang, maksud Wak apa? Aku tak tahu apa. Tapi benda ni bukan senang nak buang. Bukan senang nak handle. Wak tu cakap gitu. Tapi mata Wak tajam memandang ke arah Junaidah yang sedang menengus. Okay guys, kalau korang nak tahu apa kisah selanjutnya, apa yang terjadi pada Syafiq, apa yang terjadi pada Azman, apa yang terjadi pada Junaidah dan keluarga mereka, stay tune. Tunggu video aku yang akan datang. Akan ada sambungan Waris Part 2. #Seram dah. InsyaAllah